Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini bertemu lagi kita untuk membincangkan topik yang seterusnya, iaitu topik yang kelima berkaitan tentang hukum dan peraturan syar'i dalam pengurusan Islam. Okey, kita lihat dulu apakah isi kandungan ataupun konten-konten yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, jika kita lihat dari sudut maklumat kursus, kita lihat di sini ada hasil pembelajaran dan juga kandungan yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama sekali, hasil pembelajaran daripada apa yang kita belajar nanti, kita akan dapat mengetahui hukum-hukum yang terkandung dalam pengurusan Islam. Okey, apakah hukum-hukum itu? Okey, kita boleh lihat di sebelah yang kandungan ini. Sebagai contoh, wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Okey, so untuk hari ini kita akan lihatlah berkaitan tentang apakah itu hukum wajib, apakah itu hukum sunat, harus dan haram, makruh dan juga makruh, dan ada juga lah beberapa hukum nanti kita akan belajar yang lain lagi lah. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, seterusnya kita lihat dulu kepada pengenalan. Sebelum kita mengetahui berkaitan tentang hukum, dalam Islam ini dia mesti akan terangkan dulu berkaitan tentang penciptaan manusia itulah. Kalau kita lihat di sini pengertian manusia ini, kalau kita lihat dia diciptakan dengan akal dan nafsu lah. Okey, sekiranya nafsu itu tidak dikawal, ia akan menyebabkan kerosakan dan mengajak manusia melakukan kejahatan. Okey, itu yang kita kena tahu dan kita kena tengoklah. Dan bagaimana nafsu ini boleh dikawal adalah melalui peraturan tadi tu, melalui hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Islam, iaitu peraturan syariat itu. Dan peraturan ataupun hukum ini sebenarnya dia adalah salah satu bentuk salah satu bentuk kawalan dan kayu ukur kepada tindakan manusia itu sendiri. Okey, dan kita lihat juga hukum Islam ini berfungsi sebagai apa? Selain menjadi kawalan dan kayu ukur kepada manusia itu sendiri, ia juga menjadi berfungsi sebagai penyelesai masalah kepada manusia. Maka isu yang baru dan tidak didapati secara langsung ataupun jelas dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah akan melalui proses ijtihad untuk mengeluarkan hukum baru. Seperti kalau kita tengok ijma' dan juga qiyas lah. Contohnya lah kan, di dalam Al-Quran itu tidak ada, macam kita ada kan hukum-hukum baru kan. So, para ulama' akan membincangkan berkaitan tentang perkara itu dalam melalui proses ijtihad, dan maka terkeluarlah ijma' dan juga qiyas. Okey, dan kalau kita lihat di sini dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, iaitu Al-Quran, dan Rasulnya, iaitu Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itulah kenapa adanya peraturan ataupun adanya hukum syariah di dalam Islam itu sendiri. Sebab seperti mana yang saya kata tadi, ia menjadi guideline ataupun kawalan, kayu ukur, dan juga ia berfungsi sebagai penyelesai kepada masalah-masalah umat ataupun masalah-masalah manusia. So, kita tidak boleh lari daripada hukum syariah ini. Apabila kita lari dan tidak menepati hukum syariah ini, maka seseorang manusia itu boleh berada dalam keadaan bahaya ataupun paling ni lagi dia akan berdosa lah kalau dia melanggar hukum Islam itu sendiri. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat dulu definisi hukum syariah. Hukum syarak lah di sini, definisi hukum syarak. Kita kena tahu dulu, baru kita boleh menghayati kan. Okey, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan hukum. Ini secara orang cakap literal lah.
secara biasa di sudut bahasa lah Hukum ini daripada Dewan Bahasa dan Pustaka menyatakan adalah peraturan yang mana ia dibuat oleh sesuatu kekuasaan yang mana adat yang dianggap mesti dipatuhi oleh undang-undang. Ini maksud peraturan itu sendirilah. Okey, peraturan. Okey. Manakala syarak pula adalah hukum yang bersandarkan ajaran agama Islam ataupun hukum Islam. Itu disebut hukum syarak. Kalau kita sebut je hukum syarak, kita tahu je hukum syarak mesti yang berpandukan berdasarkan ajaran Islam. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita kena faham. Dan seterusnya, hukum syarak ini juga adalah peraturan Allah berkaitan perbuatan mukallaf. Sama ada ia berbentuk tuntutan, sama ada berbentuk pilihan ataupun tertaluk kepada sesuatu iaitu sebab, syarat, penghalang kepada sesuatu. Dan menurut hasbi Allah, hukum syarak ini adalah kalam Allah yang ditujukan kepada seorang mukallaf berkaitan perbuatan-perbuatan mereka sama ada tuntutan ataupun pilihan. Ini kita akan tengok nanti contoh-contoh berkaitan hukum syarak lah. Okey, contoh-contoh berkaitan hukum syarak. Dan seperti mana kita tahu, bahawasanya hukum syarak ini adalah disebabkan oleh apa? Disebabkan ia berkaitan dengan perbuatan manusia itu sendiri. So, macam tadi kan dapat membantu manusia membuat keputusan lah. Contohnya kalau boleh tak contohnya dia makan khinzir dalam keadaan darurat. Kita dah belajarkan pada minggu-minggu lalu. Kalau tidak darurat, dia nak makan juga halalkah haram. Itu semua dia ada tuntutan ataupun pilihan. Okey. Dan seperti mana yang kita tahu, hukum syarak ini yang sebenarnya dia merangkumi semua benda dalam perbuatan kita. Antaranya adalah ibadat, munakahat, jenayat dan juga muamalat lah. Dan kalau kita lihat, hukum syarak ini dia menjadi kepercayaan lah antara nilai baik dan juga nilai buruk. So kita boleh nampak lah kalau orang tu buat dosa maka ia nilai buruk. Kalau orang tu mendapat pahala maka ia nilai yang baik. Okey. Seterusnya kita lihat pembahagian hukum. Okey, dalam Islam pembahagian hukum ni ada dua, iaitu hukum wada'i dan juga hukum taklifi. Hukum wada'i ni apa? Hukum yang tertakluk, dan hukum taklifi ni hukum yang dituntut. Okey, jangan risau. Kita akan tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dan contoh-contoh hukum wada'i dan juga hukum taklifi. Okey, kita lihat Okey, ini adalah hukum taklifi. Ini kalau kita baru tahu, oh rupanya wajib, sunat, haram, makruh, harus ni adalah hukum taklifi. So ini ada 5 hukum taklifi yang perlu kamu pelajari dan perlu kamu tahu sebagai seorang Muslim lah. Okey, yang pertama adalah hukum wajib. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum wajib? Yang mana tidak dilakukan akan mendapat dosa. Contohnya apa? Nanti kita akan tengoklah. Cuma saya bagi satu contoh. Contohnya kita tidak dalam Islam diwajibkan untuk solat 5 waktu. Tiba-tiba kita tidak solat 5 waktu, maka 100% dapat dosalah, berdosalah. Dan kalau kita lihat yang kedua adalah sunat. Sunat ini digalakkan untuk melakukannya. Biasanya sunat-sunat ni kalau kita tengok sunat-sunat Nabi, dan kalau kita tengok dalam kita punya rukun solat pun, dalam solat kita pun lah, dalam solat kita ni pun ada sunat-sunat yang dituntut untuk kita lakukan. Okey. Yang ketiga adalah haram. Ini sudah tahulah perkara yang perlu ditinggalkan. Haram ni bukan saja khinzir. Banyak contohnya perkara-perkara yang haram yang kita tidak boleh lakukan sebagai umat Islam, dan kalau kita lakukan juga ia mendapat dosa. Okey. Dan seterusnya adalah makruh. Okey, digalakkan untuk ditinggalkan, tetapi makruh ini bukanlah sampai jatuh kepada tahap apabila orang itu melakukan ia mendapat dosa, tidak cuma ia tidak digalakkan untuk ditinggalkan lah, tidak digalakkan untuk dibuat. Contohlah kita ni dah makan bawang banyak kan. Tiba-tiba kita nak masuk pergi masjid, nak masuk ataupun bukan bawang, makan durian banyak. Okey, sampai 3, 4, 5 biji kita makan. Lepas tu kita nak pergi masjid, kita nak solat berjemaah. Itu agak tidak boleh, sebab bukan tidak boleh, maksudnya makruh lah, sebab berbau mulut apa semua tu kan mengganggu jemaah yang lain. Okey, seterusnya
Yang last sekali adalah harus ataupun pilihan. Ini adalah 5 hukum taklifi yang perlu kamu ketahui ya. Memang pun tahu dah. Walaupun kadang ini rupanya namanya hukum taklifi kan. Inilah wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Okey, kita lihat satu persatu penerangan berkaitan tentang hukum taklifi. Okey, sebelum kita melihat penerangan berkaitan tentang hukum taklifi, kita tengok dulu apakah itu hukum wada'i. Hukum wada'i ini terbagi juga kepada 5, iaitu yang pertama sebab. Sebab ni apa? Asas kepada kewujudan sesuatu hukum. Contohnya, datangnya Ramadan, maka wajiblah berpuasa. Ada sebab. Hukum wada'i ini kan ada sebab. Contohnya, kalau datangnya bulan Ramadan, sebab untuk kita berpuasa. Itu. Dan seterusnya adalah syarat. Contohnya cukup nisab untuk keluarkan zakat. Contohnya kan kalau dalam zakat ini, kalau kita punya orang contohlah, kalau kita punya gelang emas yang kita pakai, yang kita tidak pakai, kita simpan tu dah cukup nisab, dah cukup dia punya ni untuk ni, kita bayar. Itu syarat dia. Kan ini dari sudut zakat lah. Zakat pun dah sebut berapa nisab-nisab yang perlu, kalau dah cukup nisab tu, berapa yang perlu kita keluarkan zakat. Itu dari sudut hukum wada'i lah, dia ada syarat dia. Yang seterusnya adalah halangan. Contohnya saudara sesuan tidak boleh bernikah. Halangan ni apa? Menentukan status pernikahan. Macam kita cakap lah. Okey, contohnya dulu mak kita melahirkan kita, and then ada juga seorang jiran kita melahirkan anak, tapi jiran kita tu tidak dapat memberikan susu sebab tidak ada susu, kering susu. Jadi mak kita yang bagi susu. Maka kita dengan anak jiran kita tidak boleh bernikah sebab kita adalah satu susuan, saudara sesusuan. Itu yang kena tahu. Itu adalah halangan dalam hukum wada'i. Dan seterusnya adalah sah. Cukup syarat dan rukun. Contohnya perceraian. Kalau cukup syarat dan rukun, maka sahlah perceraian tersebut. Yang last sekali adalah batal. Batal ini adalah tidak cukup syarat dan rukun. Contohnya kita transaksi jual belilah. Okey, nanti kita akan tengok lagi lah secara ni lebih dalam lagi lah berkaitan hukum wada'i ini. Okey, kita lihat dulu hukum taklifi. Untuk hari ini, kita fokus hukum syariah ni, fokus kepada hukum taklifi yang 5 tadilah. Okey, kita lihat dulu berkaitan tentang al-wajib lah, perkara yang wajib. Okey, wajib ni apa? Titah perintah Allah atau khitab Allah yang meminta supaya melakukan suatu perkara dengan tuntutan yang pasti. Melakukan perkara wajib akan mendapat pahala, meninggalkannya akan mendapat dosa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Okey. So di sini dalam ayat Al-Quran ini menerangkan bahwasanya orang muslim yang berupaya, yang mampu untuk berpuasa diwajibkan untuk berpuasa. Jika seseorang yang sihat, kuat, tetapi dia rasa macam puasa sunat tu lain cerita. So itu pilihan. Masih boleh kita ni sunat kan. Yang wajib ini, bila contohnya lah kan, kita ni seorang yang kuat lagi, masih muda, yang boleh berpuasa, tapi dalam bulan puasa kita tak berpuasa. Kita rasa macam, tak larat lah, tak sanggup lah berpuasa ni, kan. Maka kalau kita tidak ada masyakkah ataupun halangan, orang yang meninggalkan puasa ini boleh mendapat dosa, tetapi orang yang menjalankan puasa akan mendapat pahala. Ini lain pula cerita dalam situasi orang yang bermusafir, apalagi situasi orang yang sakit, contohnya macam ibu mengandung kan. Itu pun melihat kepada situasi dan melihat kepada contohnya macam ibu mengandung kan, nasihat doktor. Kalau doktor tu bagi tahu, Puan, kandungan Puan ni tidak berapa kuat. Jadi pada bulan Ramadan ni saya rasa Puan tak perlu dulu untuk berpuasa lah. Puan boleh ganti selepas habis melahirkan. Maka dengan syor doktor itu, ibu itu pun tidak berpuasa. Adakah dia orang cakap berdosa? Tidak berdosa sebab dia ada masyakkah ataupun ada halangan di situ. Kalau dia berpuasa juga akan mendatangkan kemudaratan kepada dirinya. So kita kena lihat kepada situasi lah. Contohnya macam solat jugalah. Bayangkan untuk solat ni sampai satu tahap
Orang yang baring pun tak boleh angkat tangan pun, kenyit mata pun cukup untuk menandakan isyarat dia solat kan. Kalau dia tak mampu semualah, dia memang tak boleh bergerak. Sampai tahap itu, kita ada orang cakap rukhsah untuk orang solat sakit. Bagaimana pula orang yang sihat kalau dia meninggalkan solat 5 waktu? Memang terang-tantang lah memang ia berdosa kan. Kalau tidak, dia orang cakap bertaubat ataupun mengqadha solat tersebut. Itu kena berhati-hati dalam perkara-perkara wajib dalam kehidupan kita. Jangan kita memandang remeh. Okey, seterusnya kita lihat lagi. Okey, kita lihat pula berkaitan tentang aplikasi dalam pengurusan Islam. Okey, contohnya di sini pekerja yang beragama Islam hendaklah dibenarkan menunaikan solat fardu. Contohnya kamu bekerja di dalam satu organisasi dan pemimpin itu ataupun ketua itu perlulah membenarkan kamu untuk solat fardu. Tidak boleh menghalang. Jika mereka menghalang, maka berdosalah mereka. Dan satu lagi, ketua tersebut ataupun dalam organisasi itu perlulah menyediakan ruang khas, tempat khas untuk pekerja-pekerja Muslim untuk melakukan solat. Okey. Dan majikan, yang kedua, majikan memberikan hak kepada pekerja wanita yang beragama Islam menutup aurat. Ini pun sebenarnya ada beberapa isu ya dalam pekerjaan kita sekarang, yang mana bila kita ingin memohon pekerjaan, ada bos-bos kita cakap lah kan, minta maaf ya, tempat kerja kami ni tidak boleh memakai tudung. Contohnya macam tu. So, pihak organisasi tidak boleh melarang wanita Islam untuk memakai tudung ataupun menyuruh wanita Islam membuka tudung semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan. Dan pekerja juga ataupun kita juga haruslah memilih kerja yang mana yang boleh menjaga aurat kita. Sebab aurat ini dalam Islam, wanita dan lelaki wajib tutuplah. Kalau lelaki adalah aurat dia kan daripada pusat hingga ke lutut. Dan kalau perempuan ini kecuali tapak tangan dan juga muka dia. So, mesti ditutup semua. Okey, itu pun kita kena tahulah sebab nanti dia bukan saja berkait dengan orang cakap dosa pahala, dia juga berkait dengan keberkatan dalam pekerjaan kita tersebut. Apabila kita bekerja dengan tidak menutup aurat lah. Bukan saja bekerja, dalam situasi kita sekarang ni pun anak-anak muda banyak yang tidak menutup aurat kan. Kita haraplah ada kesedaran terutama kita umat Islam sebab perkara itu semua akan ditanya di akhirat kelak. Okey, akan dipersoalkan lah. Okey. Seterusnya, melaksanakan syura ketika hendak memilih pemimpin. Ini wajib lah. Tidaklah sampai berdosa kalau kita tidak melaksanakan syura. Tapi kalau kita tidak melaksanakan syura ataupun macam kita nampak lah kan, kalau kita di Malaysia ni, kalau kita nak buat memilih Perdana Menteri, kita mesti adakan pilihan raya kan, untuk supaya benda tu adil dan saksama. Bukanlah atas lantikan orang-orang tertentu. Sama juga dalam organisasi ataupun dalam pengurusan Islam. Semasa kita nak memilih pemimpin ataupun paling dekat, contohnya kita ada buat satu projek. Okay, kita nak tengok siapa yang boleh lead untuk projek ni. Okay, so semua akan buat meeting daripada pihak atasan sampai pihak bawah pekerja akan berbincang siapakah yang layak untuk lead projek ini. Barulah kita pilih, contohnya si Fulan ataupun si A yang layak setelah dibincangkan. Bukanlah seseorang itu melobi untuk mendapatkan jawatan, melobi untuk mendapatkan projek tersebut. Sebab apabila jadinya begitu, kesan dia nanti kepada organisasi dan juga kepada pekerja lah mendapat kesan yang buruk lah, kan. Dan kalau tidak dipilih secara betul pemimpin ini, akan berlakunya kerosakan lah di muka bumi terutamanya. Dan yang seterusnya, mewajibkan semua pekerja membayar zakat pendapatan. Okey, contohnya macam saya bekerja di UiTM, memang mudah. Kalau UiTM sangat mudah. Mana-mana pun lah organisasi. Saya bagi contoh di UiTM lah. Okey, saya bekerja dan saya tidak perlu lagi pergi ke orang cakap ke mana, pusat zakat, keluarkan duit. Just saya buka saja
e-finance tu dan saya boleh klik untuk saya buat pemotongan ataupun membayar zakat pendapatan saya setiap bulan. Satu kali je klik, diorang akan terus potongkan. Wajib lah. Itu antara, kalau kita lihat UiTM sangat menitik beratkan berkaitan tentang zakat pendapatan ini. Itu yang kita nak, majikan yang seperti itu. Okey. Yang seterusnya, membayar gaji pekerja tepat pada waktunya. Ini pun sangat penting apabila seseorang itu menjadi ketua ataupun dia pengurus lah dalam sebuah organisasi. Tidak boleh melambat-lambatkan gaji seorang pekerja sebab ada hadis Nabi mengatakan bahawasanya gaji itu perlu dibayar setelah keringat itu kering. Kan? Maksudnya daripada sisi tersiratnya tu, kita janganlah kita dah gunakan pekerja tu macam-macam apa semua tapi gaji dia tak bayar. Lepas tu gaji dibayar pula tidak setimpal dengan kerja yang dibagi. Itu perkara yang menzalimi pekerja ataupun menzalimi seseorang itulah. Dan apabila perkara yang kita buat zalim ini, maka hukumnya berdosalah kepada kita lah. Okey? Seterusnya kita lihat pula. Dari sudut sunat pula, al-mandub lah, dalam bahasa Arabnya mandub, yang mana sunat ini adalah titah perintah Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu tuntutan dengan lafaz yang tidak pastilah, diberi pahala jika melaksanakannya, namun tidak mendapat dosa orang yang meninggalkannya. Ini berkaitan tentang sunat. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Ini kita baru tahu kan, oh sunat rupanya kita menulis hutang piutang kita ni. Kita kena tahulah. Contohnya kan, setiap bulan kita ada buat hutang. Contohnya, saya ada beli peti ais, beli ni, okey, kena bayar installment berapa, kena tulis semua. So kita tahu, bila kita tidak tulis hutang kita, takut perkara itu menjadi kita lupa dan kita takut lupa untuk membayarnya. Dan ini juga antara perkara yang sunat. Okey, seterusnya kita lihat lagi. Okey, tengok ya, aplikasi dalam pengurusan Islam. Menulis atau mencatat hutang yang diberikan. Itu sunat. Okey, menulis atau mencatat hutang yang diberikan seperti mana yang saya terangkan tadi. Melebihkan timbangan kepada pembeli untuk tujuan bersedekah. Contohnya kan, macam kita ni kan, mak-mak kita selalu pergi pasar kan. Selalu pergi pasar, nak beli sayur, beli ikan, macam-macam lah. Jadi, peniaga yang kat situ, untuk mendapatkan pahala sunat ni, dia pun contohnya mak kita beli sayur, beli ikan 1 kilo lah. Jadi pergi pasar ikan, beli ikan 1 kilo. Jadi peniaga tu, penjual ikan tu pun dia tambah setengah kilo. Okey makcik, saya tambah setengah kilo Dan itu pun sudah dikira sunat sebab kita bersedekah di situ, bersedekah, memberikan dan menggembirakan orang yang membeli barang dengan kita. Seterusnya, memberikan hibah kepada sanak saudara. Okey, hibah ini adalah lebih tepatnya adalah hadiah lah. Maksudnya contohnya lah kan, kita ni ada harta. Okey, harta kita banyak lah. Contohnya ada kereta, ada rumah, ada apa lagi, ada ladang, ada kebun durian. Okey, so kita ni ada adik-beradik. Contohnya macam saya lah, saya ada kebun durian. Saya rasa macam saya mau hibahkan lah, saya mau berikan, saya mau hibahkan kebun durian saya tu kepada adik saya lelaki. Itu pun antara salah satu sunat juga yang mendapat pahala. Kadang-kadang kan orang tidak tahu bahawasanya hibah ini adalah banyak memberikan pahala kepada seseorang yang memberikan itu. Dan seterusnya, melakukan solat sunat duha. Bukan sahaja solat sunat duha, solat sunat-sunat yang lain lah. Solat sunat duha, apa lagi? Solat ba'diyah qabliyah, benda-benda yang sunat. Okey, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh. Dalam solat kita pun sendiri, solat 5 waktu tu pun banyak perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan. Contohnya mengangkat takbir itu kan adalah sunat kan. Angkat takbiratul ihram tu sudah dapat satu. Itu perbincangan lain lah nanti Angkat takbiratul ihram itu dah dapat satu sunat. Apa lagi yang kita ni? Banyak sebenarnya sunat di dalam solat inilah. Okey, itu yang kita kena tengok lah. Okey.
Okey, seterusnya aplikasi dari sudut pengurusan Islam lagi, kita akan lihat bagaimana kalau kita lihat pada zaman Rasulullah, kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur strategi dakwah di Mekah bagaimana, dan bagaimana Rasulullah hijrah ke Madinah, dan bagaimana Rasulullah mengatur strategi peperangan. Ini semua adalah sunat. Macam kita lah sekarang, kalau contohnya tentera-tentera yang mengatur strategi peperangan, mengatur strategi macam mana nak mengawal orang cakap sempadan-sempadan, itu semua mendapat pahala sunat. Okey. Dan Rasulullah SAW memberikan layanan sama rata terhadap semua golongan masyarakat, tidak mengira agama, bangsa dan warna kulit. Ini yang sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah ketika mana Rasulullah memerintah di Madinah. Kita pun kena macam tu jugalah, kena mengamalkan sunnah Rasulullah. Kita janganlah orang cakap mendiskriminasi kaum, mendiskriminasi bangsa, mendiskriminasi agama. Contohnya kawan kita tu berkulit hitam, kita pun tak naklah kawan aku kulit putih. Tidaklah boleh begitu. Kan sebab sunnah Rasulullah dalam kehidupan Rasulullah menjadi seorang pemimpin di Madinah itu, dia melayan sama rata. Tidak mengira agama, bangsa dan juga warna kulit. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada hukum harus, al-mubah ini sebut. Al-mubah ini ataupun harus ini adalah sesuatu perkara yang mana syarak telah memberi pilihan kepada setiap mukallaf sama ada untuk melakukannya atau meninggalkannya. Tidak diberi pahala apabila melakukannya dan tidak apa-apa juga kalau tidak mendapat dosa lah kalau tidak meninggalkannya. Okey, kita lihat di sini apakah contoh-contohnya. Contohnya, mengaplikasikan sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Barat asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini hukum haruslah. Maksudnya kau buat pun tak dapat pahala, kau buat pun tidak diberi pahala. Kalau tak buat pun tidak mendapatkan dosa lah. Tapi macam kita cakap, sistem demokrasi ini mestilah sistem yang berlandaskan hukum syarak. Tidak bolehlah bertentangan dengan ajaran Islam. Dia jadi lain pula. Apabila kita buat demokrasi yang bertentangan dengan hukum Islam, maka berdosalah seseorang itu dalam sistem kepimpinan. Okey, meminta pandangan daripada kaki tangan bawahan. Sebuah syarikat menyediakan ruang menunggu yang selesa kepada pelanggan. Ini benda-benda yang haruslah. Okey, sebuah syarikat menyediakan pantry untuk keselesaan pekerja. Ini antara salah satu contoh perkara-perkara yang harus. Okey. Seterusnya adalah hukum haram. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hukum haram? Kalau kita tengok di dalam surah Al-Maidah ayat 90 di sini telah menerangkan berkaitan tentang perkara-perkara haram itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak ataupun khamar itu, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Di dalam ayat surah Al-Maidah ini pun Allah dah terangkan al-khamru, arak, wal maisir, berjudi, wal ansab. Ansab di sini apa perkara-perkara yang orang cakap mengundi nasib lah. Melihat kalau kita ni kan pergi satu tempat tu, cuba tengok nasib saya dulu, okey ke tak? Kita tak boleh lah, benda tu adalah haram. Okey, kita lihat pula maksud haram ini, tuntutan syarak supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan pasti. Maksudnya kena tinggal, benda tu pasti. Contohnya haram itu, arak itu haram. Kena tinggal, pasti dah memang haram. Allah dah mengharamkannya. Okey, sekiranya seseorang mukallaf itu melakukannya, hukumnya adalah berdosa. Macam itu dari sudut itulah. Dan macam kita cakap jugalah, perkara-perkara yang haram yang lain lah, dari sudut makanan kan, kita kena tengok balik lah. Dari sudut pekerjaan, kita ambil rasuah, benda tu haram. Dah memang qat'i haram, pasti haram. Maka apabila kita melakukannya juga, berdosalah, mendapat dosa yang besar lah. Okey. Contohnya di sininya dari sudut aplikasi Islam,
Yang mana konsep matlamat menghalalkan cara tidak dibenarkan dalam Islam. Walaupun lah contohnya matlamat kita ni, kita nak beri orang makan tapi kita pergi mencuri. Ia tidak boleh menghalalkan cara kita. Dia cakap, aku tak ada duit nak bersedekah ni. Tapi kesian tengok orang tu kan, tak apalah aku pergi speed mart ke mana-mana, aku curi makanan roti and then aku bagi dekat orang miskin. Tidak boleh lah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Itu perkara yang tidak yang tidak dibenarkan oleh Islam lah. Kalau matlamat menghalalkan cara, tidak boleh. Dia tidak boleh ni, tidak dibenarkan dalam Islam. Seterusnya, memberi dan menerima rasuah. Seperti mana yang saya cakap tadi, memang perkara ini diharamkan besar dalam Islam. Sebab rasuah ini adalah satu perkara yang sangat-sangat membawa keburukan kepada bukan saja individu dan kepada keseluruhan negara dan juga masyarakat. Seterusnya, melakukan penipuan dalam berjual beli. Sebagai contoh, kamu pergi pasar ikan, ni mudahlah yang saya bagi contoh. Pergi pasar ikan, nanti kan peniaga-peniaga tu dia akan letak semua ikan yang fresh-fresh di atas. Okey, kita pun, pakcik bagilah pakcik 1 kilo. Okey, kita pun ambil lah ikan basung 1 kilo, angkat, orang tu angkat, masukkan. Sekali kita balik rumah nak siang ikan, tengok semua yang diangkat tu adalah daripada bawah tu adalah semua yang dah tak fresh, matanya merah, ada yang berbau. Kita tidak boleh lah apabila seorang melakukan penipuan dalam berjual beli, itu pun dikira berdosa. Dan seterusnya, penyalahgunaan kuasa di dalam organisasi kan. Contohnya melebihkan kroni, apa-apa semua bagi kat kroni, itu tak boleh lah. Dan menjalankan black economy. Apakah yang dimaksudkan black economy? Adalah ekonomi haram lah. Yang kalau dekat dalam kita punya ni, dalam kita punya negara ini, black economy ini kebiasaannya apa? Doesn't follow regulation lah regarding commerce. Maksudnya dia tidak mengikuti peraturan-peraturan ataupun dia tidak membayar cukai dia punya dari sudut dia punya ekonomi itu. Contohnya adalah sales of restrict medication. Dia menjual ubat-ubatan. Ini antara salah satu contohnya. Menjual ubat-ubatan yang terlarang. Ubat-ubatan yang terlarang. Yang mana ubat-ubatan itu hanya boleh didapati mengikut preskripsi doktor saja. Okey, tapi dia boleh jual di pasaran gelap. Okey, purchase of illegal firearms, contohnya penjualan senjata, pembelian senjata orang cakap haram, kan. Lepas tu undocumented immigrant worker. Ini pun salah satu juga black economy yang mana, okey, kalau kita ambil contohnya di kebanyakan kerja kilang ke apa, kita ambil pekerja-pekerja yang tidak ada dokumen. Ini juga disebut sebagai black economy. Okey. Seterusnya adalah berkaitan tentang makruh. Apakah yang dimaksudkan dengan makruh? Makruh ini adalah tuntutan syarak yang minta kita sebagai manusia ini di muka bumi untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Okey? Sesuatu perbuatan lebih utama ditinggalkan daripada melakukannya. Tidak ada apa-apa balasan jika melakukannya, namun mendapat pahala dan pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita meninggalkannya. Okey, itulah dimaksudkan dengan hukum makruh. Kita lihat contoh. Okey, contoh aplikasi dalam pengurusan Islam. Ini antaranya lah suka bertanggung membuat satu pekerjaan. Macam kita sekarang belajar lah ataupun bekerja kan, yang belajar. Okey, contohnya deadline untuk hantar kertas kerja adalah 1 hari bulan Januari. Tapi kita cakap dan lecturer itu telah bagi pun kerja kita daripada awal SEM lagi semasa ni. Tapi kita tangguh nantilah dulu sampailah 1 hari bulan Januari itu kita tak siap lagi kerja yang diberikan. Itu pun dikira tidak disukai oleh Allah. Okey. Kalau kita buat dengan baik, apa semua kerja kita tu, maka kita akan mendapat pahala. Lepas tu gagal meletakkan keutamaan untuk suatu pekerjaan. Yang ini pun sama juga. Kita tengok orang cakap kita lebihkan masa kita dengan media sosial daripada dengan kerja kita. Kita tidak tulis pun satu-satu hari ni nak buat apa kan. Tapi kita contohnya 7 jam dekat media sosial tapi buat kerjanya adalah 30 minit je. Okey. Menghabiskan masa dengan media sosial, ini juga antaranya bermalas-malasan sepanjang hari. Ini contoh dalam kehidupan seharian kita lah. Okey.
Jadi secara kesimpulannya, apa yang kita boleh dapat di sini, kepentingan hukum ini ialah sebagai panduan kepada organisasi atau pengurusan dalam pengoperasian lah. So dalam organisasi, bila dia nak menjalankan ataupun nak meletakkan satu visi dan misi, ia mesti melihat kepada hukum syarak ini. Adakah bersesuaian dengan hukum syarak yang ditetapkan oleh Islam? Dan seterusnya dapat membentuk disiplin pekerja. Dengan adanya hukum ini, contohnya kan, pekerja itu dia takut, dia bukan takut kepada dia punya bos, tapi dia takut dengan Allah. Apabila dia melakukan salah, dia akan mendapat dosa, okey? Dan seterusnya dapat menentukan polisi dan peraturan organisasi dan dapat juga mewujudkan budaya kerja yang efisien, okey? Itu antara kepentingan ataupun dapatan-dapatan yang boleh kita lihat bila kita melaksanakan hukum syariah ini dengan baik. Okey, untuk hari ini itu sahaja perbincangan kita berkaitan tentang hukum syarak. Okey, jika sesiapa yang tidak pasti ataupun masih kurang faham berkaitan tentang perkara ini, bolehlah terus berhubung dengan saya dan bertanyakan soalan. Okey, itu sahaja. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.